Okay, Assalamualaikum. Okay. Kali ni nak tengok integration by part. Okay. Dia dah diberi formula, iaitu integrate u dv equal to uv tolak integrate v du. Okay, benda ni sebenarnya ni. Okay. Okay, integration by part ni kita guna bila kita punya integral tu adalah product. Okay, katakan product of polynomial dengan trigonometric function lah. Contoh x darab dengan sin x. Okay, so kita bolehlah guna integration by part ni. Apa-apa bentuk produk, contohnya polinomial darab dengan trigonometric function, x darab dengan sin x ataupun x darab dengan cos x, apa-apalah trigo, apa-apa polinomial, contohnya x tolak 1 sin x pun kita boleh guna integration by part. Apa lagi produk yang kita boleh guna? Okey, produk lain adalah contoh polinomial darab dengan exponential. X darab dengan ex. Kita boleh guna integration by part. Lagi polinomial darab dengan logarithmic function. Contoh x darab dengan ln x. Kita boleh guna integration by part. Lagi apa lagi? Exponential darab dengan trigo. Contoh ex darab dengan sin x. Kita boleh, semua ni kita boleh guna integration by part lah. Okey, lagi trigonometric darab dengan trigonometric. Contoh cos 2x darab dengan sin x pun kita boleh guna integration by part. Okay. So produk-produk polinomial dengan trigo, produk polinomial, exponential, semua ni kita boleh solvekan menggunakan integration by part lah. Okay. So dia kata formula dia adalah integral u dv equal to uv tolak v du. So apakah u ni? Apakah dv ni? Okay. Contoh kita ada soalan macam ni, integrate x sin x dx. Okay. So ini adalah kita punya u dv ni. Okay. So kita kena tentukanlah yang mana kita nak jadikan u, yang mana kita nak jadikan dv. Okay. Katakan kita ambil ni x tu sebagai u equal to x. Okay. dv pula adalah selebihnya lah. Kita dah ambil x, so selebihnya adalah yang tinggal adalah sin x dx. Okay. 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 Kita dah, ni soalan kita. So kita dah tentukan ni u dv yang betul lah. Okay. Lepas tu kita kena daripada u ni kita macam mana nak dapatkan du? Maksudnya daripada u kita kena differentiate lah, barulah kita boleh dapatkan du. Okay. dv ni pula macam mana boleh dapat v? Maksudnya daripada dv kita kena integrate dapatkan v. Okay. So u kita carilah du per dx equal to 1. Tapi kita nak du je kan? So du equal to dx. Okay. V macam mana nak cari V? Kita kena integrate lah. Sin x dx ni integrate. So kita akan dapat
V equal to negative cos X dx. Okay, macam tu lah. So kita dah pilih U, dV tu kita kena U tu kita kena differentiate, dV kita kena integrate lah. Lepas tu kita terus masukkan dalam formula. Okey. Katakan kita ada contoh integratekan ln X dx menggunakan integration by part. Ni maksudnya 1 darab dengan ln X lah. Okay. So mana kita nak pilih U, mana kita nak pilih dV. Okay. Kalau kita pilih U equal to 1, dV equal to ln X dx. Okay. So maksudnya ln X ni kita kena integrate lah kan. Dapat sama balik macam soalan. Dan dalam table pun tak ada dalam basic integration table tak ada integration bagi ln X, tak ada. So kita tak boleh lah. So maksudnya pilihan kita ni salah. So kita kena tukar lah kita punya pilihan U dan dV tu. U equal to ln X, dV equal to dx. So U sekarang ni ln X. So ln X kita boleh differentiate lah. So du equal to 1 over X dx. V equal to integratekan 1 dx equal to V equal to X lah. Okay. Okay. Ini contoh yang ringkas lah. Saya akan tunjuk contoh yang lebih detail lepas ni. Okay. Okay. So kalau bentuk-bentuk produk kita boleh solvekan menggunakan integration by part. So kita hanya kena pandai pilih U dan juga dV tu. Kalau salah pilih, salah lah maksudnya. Okay. Boleh Okay. So saya akan tunjukkan contoh yang pertama lah. Example. Contoh yang pertama, integratekan X dx dx. Okay. Okay. So yang mana kita nak jadikan U, mana kita nak jadikan dV. Okay. Saya tunjuk yang pertama dulu. Katakan saya pilih U equal to X. So selebihnya ini adalah dV lah. dV equal to EX dx. Okay. Okay, U kita kena differentiate. So kita akan dapat du equal to dx. V equal to integratekan EX ni kita akan dapat apa? Refer je kepada kita punya integration table. Kita akan dapat EX. Okay. Ikut formula kita akan darabkan U dengan V. Lepas tu tolakkan integration V du. Okay. So kita tulis lah X EX dx equal to U darab dengan V, X darab dengan EX, tolak integrate V EX du. Du equal to dx. Okay. Yang ni kita tengok kita punya integration. Okay, yang ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah dah. Yang ni boleh tak kita integrate? Kalau kita refer kepada table, boleh tak kita integrate? Boleh lah. So kita akan dapat X EX tolak integrate tolak EX lah plus C. Okay. Kat sini kita tak payah tambah C. Yang hujung sekali, last sekali kita punya jawapan tu barulah kita tambah C. Okay. Okay. Ni saya pilih U equal to X. Katakan saya nak pilih ni pilihan yang kedua. Katakan saya nak pilih U equal to EX. So dV saya akan jadi selebihnya lah yang saya
tak ambil tu, maksudnya x dx. Okay. So u saya kena differentiate, so saya akan dapat ex dx. dv saya kena integrate, so saya akan dapat x square over 2. Tak payah tambah c lagi, c tu last sekali kita punya jawapan, baru kita tambah c. Okay. So u kena darabkan dengan v, lepas tu tolak integration v darab dengan du. Okay. x ex dx equal to ex darabkan dengan x square over 2 tolak x square over 2 darabkan dengan ex dx. Okay. Okay, kita boleh tulis 1/2 ex x square tolak 1/2 x square ex dx. Okay. Boleh tak kita nak integrate directly menggunakan integration table? Tak boleh, sebab ni produk. Okay, lepas tu kita tengok kita punya soalan tadi, soalan yang asal. Kita punya soalan yang asal adalah integratekan x ex dx. Tapi bila kita dah pilih u, pilih dv, kita masukkan dalam formula, x ni power dia bertambah. So bila power bertambah, maksudnya dia makin complicated lah. So bila makin complicated ni, maksudnya pilihan kita salah. Yang ini adalah wrong choice of u dan dv, salah. Sebab apa di power x tu bertambah. Asal-asalnya power 1, tiba masuk dalam formula jadi power 2. So makin complicated. So salah lah pilihan kita tu. Okay. Okay. So yang ni tadi tu betul lah. Bila kita masukkan dalam formula, kita punya integration v du tu simple je. So kita boleh, maksudnya kita punya pilihan tu betul. Okay. Okay. Contoh yang kedua, integratekan x sin x dx. Okay. So u kita, okay, yang pertama ni saya nak jadikan x. So selebihnya tu adalah dv lah. dv equal to sin x dx. U saya kena differentiate, ataupun saya boleh tulis macam ni lah, du per dx equal to 1. Dan kita nak dapatkan du equal to dx lah. V, kita nak dapatkan v, kita kena integrate dv tu. So v equal to negative cos x. Tak payah tambah c kat sini, c tu last sekali barulah kita tambah. Okay. Okay. Yang ni kalau tak ingat, boleh refer terus pada table lah. Okay. So u kita akan darabkan dengan v, lepas tu tolak integrate v darabkan dengan du. So integratekan x sin x dx. X darab dengan negatif cos x tolak cos x darabkan dengan dx. Okay. Tolak-tolak dekat situ kita boleh jadikan tambahlah cos x dx. Okay. Yang ni boleh tak cari dalam integration table? Ada. So jawapan dia adalah negatif cos x. Okay. Negatif x cos x plus ke minus? Plus sin x plus c. Okay. Ini maksudnya pilihan kita betul. Okay. Sebab bila kita lepas kita dah pilih u dan dv tu dan kita masukkan dalam formula, kita punya integration v du tu simple. Kita boleh refer kepada table saja. So maksudnya kita punya pilihan betul lah, dan jawapan kita nanti betul juga. Okay. Katakan saya pilih u equal to sin x. So dv equal to x dx lah.
So du per dx equal to cos x, ataupun du cos x equal to, okay, du equal to cos x dx. V equal to x square over 2. Okay, x sin x dx equal to sin x darab dengan u darab dengan v, lepas tu v darabkan dengan du. Okay, so u darab v sin x, x square over 2, tolak integration v x square over 2 darabkan dengan cos x dx. Okay, lepas tu kita tengoklah kita punya formula tu. Bila masuk dalam formula, kita punya x tu power dia bertambah, kan? Asalnya power tu x saja, x power 1, lepas tu jadi x power 2. So maksudnya dia makin complicated. So maksudnya kat sini ni pilihan kita salah. Salah lah. Makin complicated, power makin bertambah, makin complicated lah. So kita pun, so yang tadi lah betul tu. Yang tadi betul. Okay. So setakat ni awak boleh tak nampak? Tadi x darab dengan polinomial darab dengan eksponensial. Contoh yang pertama tadi, eksponensial, polinomial darab dengan eksponensial. Lepas tu polinomial darab dengan trigo pun kita pilih yang sama. Okay. Okay, so kita boleh buat conclusion lah dekat sini. Conclusion, kalau integral polinomial darab dengan trigo function ataupun polinomial darabkan dengan exponential function, dua-dua ni kita akan pilih u sebagai polinomial. Dan selain daripada itu adalah dv lah. dv adalah selain daripada polinomial lah, maksudnya trigo ataupun exponential function. Okay. Okay. Okay, settle. Kita teruskan dengan example yang ketiga. Kita ada x ln x dx. Okay. Katakanlah saya nak teruskan lah macam tadi juga. Saya nak teruskan u pun, u kat sini pun sama dengan x juga. Lepas tu dv selebihnya lah. Selebihnya adalah ln x dx. So u kita kena differentiate. U du per dx equal to 1. So du equal to dx. V equal to integrate ln x dx. Okay. Bila kita refer kepada table, integrate ln x ni tak ada. So maksudnya tak boleh lah. Not in the integration table. Dalam formula awak tengok tak ada. Integratekan ln x tak ada. So maksudnya ni adalah, so maksudnya awak tak boleh dapatkan V. So maksudnya ni pun salah. Wrong choice of u dan dv. Okay. So kita kena pilih u equal to ln x, dv selebihnya lah x dx. Okay.
So u kita kena differentiate du equal to du per dx equal to 1 over x. So du equal to 1 over x dx. So awak jangan confuse lah integration dan juga differentiation, sebab kita belajar serentak kan. So awak kena tengoklah table tu betul-betul, integration ke differentiation. Okay. Okay, du dah dapat v equal to integrate kan x dx. So v equal to x square over 2 lah. Okay, so kita punya soalan tadi apa? X ln x dx equal to u darab dengan v ln x darabkan dengan x square over 2 tolak integrate x square over 2 darabkan dengan du 1 per x dx. Okay. Okay, kita boleh tulis macam ni. 1 per 2 x square ln x tolak 1 per 2, yang ni x square darab dengan 1 per x. So kita akan dapat x lah. Okay, yang ni boleh tak kita integrate macam biasa? Boleh. So 1 per 2 x square ln x tolak 1 per 2 x square per 2 plus c lah. Ataupun kita boleh tulis 1 per 2 x square ln x tolak 1 per 4 x square plus c. Okay, so kita boleh buat conclusion lagi satu. Conclusion, integration bagi polinomial. Polinomial darab dengan product of polinomial dengan logarithmic function. Kita akan pilih u tu equal to log. So dv tu adalah polinomial lah. Kalau awak tak ingat awak punya conclusion pun boleh, tapi awak kena try lah u equal to apa, dv equal to apa. So bila kita masukkan dalam kita punya integration, power dia bertambah ataupun kita punya integration makin complicated, maksudnya salah lah tu pilihan. Kita kena tukar pilihan kita, buat pilihan yang baru lah. Okay, example 4. Example 4, saya ada integratekan x square sin x dx. Okay. Yang ni pun samalah, tadi kan kita dah buat conclusion. Conclusion kita kalau polinomial darab dengan trigo ni, kita akan pilih kat depan ni lah. Polinomial ni adalah u. So u equal to x square, lebihnya adalah dv sin x dx. Okay, du dia adalah 2x dx. V equal to negative cos x. Okay, so kita boleh tulis x square sin x dx equal to u darab dengan v x square darab dengan negative cos x tolak integration tolak cos x darabkan dengan 2x dx. Okay, kita boleh tulis negative x square cos x minus dia akan jadi plus 2 ni. Kita boleh bawa ke depan integration tu, 2x cos x dx. Okay, kita tengok soalan kita tadi x square. Lepas tu bila masuk dalam formula, kita punya power x tu berkurang, maksudnya pilihan kita betul. Tapi apa kita kena buat ni? Kita ada integratekan x dengan cos x. Apa kita kena buat? Kita kena buat integration lagi satu kali. Ni kita dah settle, tambah lagi satu step, integratekan yang ni pula menggunakan by part jugalah. So
So kita tulislah ni adalah equation 1. Ini adalah by part yang pertama. By part yang kedua kita nak buat untuk x darab dengan cos x dx. Okay. U tadi kita ambil x square kan. So sekarang ni pun samalah polinomial juga. So U equal to x dv cos x dx. Du equal to dx. V equal to sin x. Okay. So kita darabkan x cos x dx equal to U darab V, x sin x minus integration sin x dx. Okay. Yang ni boleh tak kita tengok je pada table, dapat jawapan tak? Dapat. Jawapan ni adalah integratekan sin x, kita akan dapat negatif cos x. So kita punya jawapan adalah x sin x plus cos x. Okay. Settle dah ke? Settle bagi integration by part yang kedua ni. So kita tulislah ni sebagai equation kedua. Okay. Yang ni kita dah dapat ke jawapan dia? Dah dapat. Yang ni lah jawapan kita. So kita akan substitutekan 2 into 1. Okay. So x square sin x dx equal to apa tadi? Okay. Ini kan, ini equation pertama. So kita gantikan yang ni dengan x sin x plus cos x. Okay, so kita boleh tulis negatif x square cos x plus 2x plus 2 sin x plus 2 cos x plus c. Sebab kita ni last lah. Maksudnya bila kita nak settle dah kita punya last dah, kita nak tulis kita punya jawapan tu, kita tambahlah c. Okay. So kita punya jawapan adalah yang ni lah. Okay. Tengok tadi tu kita buat mula-mula tadi tu x dengan sin x, kita buat dia punya tabular sekali. Okay. Bila example keempat x square, so kita buat sekali tapi tak settle lagi, tapi dia power x tu berkurang, kita buatlah table by part lagi sekali. So maksudnya bila x square x power 2, kita buat by part tu 2 kali. Contoh, kalau kata x to power 3, berapa kali kita kena buat integration by part? 3 lah. 3 step of integration by part. Kalau kata x power n sin x dx, n step lah. Of integration by part. Boleh So ni dia adalah kita punya conclusion. Boleh? Kalau x power 2 maksudnya 2 kali by part kita buat. Okay. Okay. Seterusnya example kelima. Example kelima, integratekan
EX dengan sin X. Okay. Sekarang ni exponential darab dengan trigo. So kalau exponential dengan trigo ni, terpulang kepada awak nak pilih U, E atau exponential sebagai U ataupun trigo sebagai U. Tak kisah mana-mana. Sebab apa? Sebab kalau kita differentiate EX tu, kita akan dapat EX juga. Kalau kita differentiate EX, kalau kita integrate EX dapat sama juga, dapat EX juga. Kalau kita differentiate sin X, sama juga, kita akan dapat cos X. Integration pun samalah, dapat cos X juga. So terpulanglah kepada awak nak pilih yang mana. Tapi saya pilih yang depan ni lah, U equal to EX. Awak boleh cuba untuk U equal to sin X. Cuba sendiri okay, U equal to EX. So dV equal to sin X dx lah. Okay. Du equal to EX dx. V equal to negative cos X. Okay. So kita tulis EX EX sin X dx equal to U darab V EX darab dengan cos X tolak negatif cos X darabkan dengan EX dx. Okay. Kita boleh tulis negatif EX cos X, negatif plus, yang ni saya boleh pindah je lah, EX cos X ataupun cos X, EX ni sama je lah. So saya nak tulis EX cos X. Okay. Boleh tak kita buat integration menggunakan table je? Refer kepada table integration? Tak boleh. So kita kena buat, boleh tak kalau kita nak guna by part? Boleh. Sebab EX darab dengan cos X, exponential darab dengan trigo. So kita masih boleh menggunakan by part. So kita buatlah gunakan by part lagi sekali. So ni kita tulis equation 1. So yang ni kita kena buat by part lagi sekali. EX cos X dx equal to, okay, U kita pilih lah. Tadi kita dah pilih E kan, sama lah, kita pilih yang sama je. Du equal to EX dx. Lepas tu dV equal to cos X dx. V equal to sin X lah. Okay. EX cos X dx. So equal to EX sin X minus sin X EX dx. Okay, ni kita tulis equation kedua. So kita substitute 2 into 1. Okay, apa kita akan dapat? So EX sin X. Okay, yang saya copy je lah. Ni equation pertama. So equation kedua kita akan substitute dalam ni. Yang ni kita masukkan dekat sini. Masukkan kat situ. Okay. So kita tulis EX sin X dx equal to negative, negative EX cos X plus EX
sin x minus integration sin x dx. Okay. Plus, okay, kita buatlah satu-satu jangan skip step supaya kita tak keliru. Plus dx sin x plus dengan minus. Boleh tak kalau saya nak tulis ex sin x? Boleh lah, kita boleh tukar je dia punya kedudukan tu. So ex sin x. Okay, kita tengok kita punya soalan tadi kan, ex sin x, sini pun ex sin x. So apa kita kena buat yang ni? Kita boleh pindahkan ke sini. So bila kita pindah dia akan jadi plus kan, bawakan yang ini ni ke belah kiri. So kita akan dapat 2 lah, 2 ni apple. So bawa ke sini kita akan dapat 2 apple. Okay, macam mana kita nak dapatkan ex sin x dx je? So semua ni kita kena bahagi dengan 2 lah. So equal to 1 per 2 ni semua plus C. So settle. Maksudnya kalau trigo dengan exponential ni kita akan buat 2 kali lah. Kita punya by part tu buat 2 kali. Okay. Okay. Faham tak yang ni? Faham sebab kita dapat benda yang sama tapi dia tolak, so kita bawa lah ke kiri ni. So kita akan dapat integration ex sin x dx tambah integration ex sin x dx. So kita akan dapat 2 lah, 2 integrate ex sin x dx. So macam mana kita nak dapatkan yang ni sahaja? So kita bahagikan semua ni dengan 2. So last kali kita tambah C lah sebab kita punya integration ni dah pun selesai. Okay. So saya nak buatlah sendiri. Kata awak buat pilihan U sebagai U adalah tadi saya pilih ex. So sekarang ni awak pilih U equal to sin kita punya soalan apa tadi? Soalan kita yang ni kan, saya dah pilih U tadi, U equal to ex. Sekarang ni awak buat sendiri. U equal to sin x, dv equal to ex dx. Adakah jawapannya sama dengan yang ini? Cubalah buat sendiri. Okay, buat sendiri do it yourself. Okay, example ke-6. Okay, example ke-6 saya nak tulis sikit je. Katakan integration cos 2x dengan sin x dx. Okay, yang mana kita nak pilih U ataupun dv? Okay, yang ni terpulang kepada awak sebabnya dua-dua trigo. Kita tak kisahlah awak nak pilih apa pun. So U biasanya kita ambil yang depan lah, cos 2x. So dv equal to sin x dx, ataupun U equal to sin x, dv equal to cos 2x dx. Dua-dua ni boleh. Okay, itu saja saya nak tunjuk. Harapnya awak faham lah integration by part ni. Okay.